A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin. Wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala Muhammad. Orang pertama yang menyapa Abah siapa tahu? Wong Jawa. Wong Jawa orang pertama ya yang menyapa Abah, diikuti oleh Zaris nombor 2. Cik Arman nombor 3, lepas tu Haril Hazri nombor 4, Yusuf nombor 5, Johar Joel nombor 6, Wan Zainun, Hajar Zainun dari Singapura nombor 7, Hafiz ya. Hafiz apa tu? Apa nama, tak nampak dari Hafiz tadi nombor seterusnya nombor 7 Hazlinda Harun, Siti Afsakula ya. Lepas tu Dani Manaf, ni geng-geng lah yang awal tanya. Sabaria Daud ya, Muhammad Ali Syafi'i, Cik Akmal Musa, Baba Hasan, apa Lita Walita, Hana Sam, Salwati Uti Amaris Gita Smith pun awal, Lina Tina ya, Norizan Sulaiman pun awal top 20, Badul Alam, Kak Syuk, Azrin Abdul Aziz ya, Zara Azizi, Saidin Hamid, Marisa, Mariam Amelia Amira Saidin ya, Maria ya, apa nama, Yani Matnin, Matih, Cik Asia, ramai ya, Ratna Laili, Zainab Hasan, Yati Rasul, Salwati Uti, Cintaku Mamirus, Umi Kalsum, Marzati, Maisa, ya Allah ramai. Dah 108 orang dalam kelas. So like and share guys pada 10 geng-geng kita ataupun grupnya. Aminullah Ayat, ada Khatijah Harun, Intan Sumayyah dah masuk, terima kasih. Cikgu Nazrin pun dah masuk, Mariamah Syarimah ya, Minah masuk, Marzati dah masuk, Intan Sa'diah, Lita Walita kata done share and green button, terima kasih. Ya, Normal Abdul Jalal, Ramlah Zul ya, Sabaria Dawud pun dah masuk ya, Azam tadi, Azam like dan share guys. Norizan orang Singapura, sahabat di Singapura dah like dan share, terima kasih ya. Siti Afsar dah sebut, Intan dah sebut, Intan Semaya, Zahra Azizi dah sebut, One City Nurul Huda ya, Syamsiati Samsudin, Faiza Aris dah sebut, Kak Syuk dah share, terima kasih. Ramlah Zul pun dah share, terima kasih. Zainal Hassan, alhamdulillah ya. Sabrin Drus, Joy Musmardi dah masuk, Umi Kalsum, selamat raya, masih menghadiri raya ya. Aidah ya, binti Muhammad Kasim, Suhaimi Rangga, Suhamni Rangga, Kabisa Rasman ya, jom masuk. Saidin Lamid, alhamdulillah. Sarina Ina, Fairuz Bukhari, Dunia Darian ya. Tolong like dan share. Jasni Ahmad masuk. Jasni Ahmad top 50. Saya ni orang UUM ni ya. Safia Abdullah, hari ni hari kerja. Haji Abdul Rahim Latif dari Singapura pun dah masuk. Zailini Daud ya, terima kasih banyak-banyak. Mun Maizma ya, Nurlinda Mat Ali, Rahimah Sanoh, Sharifah Ifah ya. Dah 116 orang yang share, 134 in the class. Like dan share guys to at least 200 and then we continue. Nita IDM, Perlita Ubara, Wan Suraya, Wan N ya, Leha Eha ya, apa tu, Mariam Syarimah dah masuk, Jamalia Nurbani, Ina Zalina dah sebut tadi, Haji Abdul Rahim Singapore, Olin Kitchen, Hashira Hidayat ya. Lepas tu siapa, Ani Yarni, Merais Ili, Norli Baharin dah masuk, terima kasih. Leha Eha, siapa ni, Norli Baharin dah sebut tadi. Lita dah sebut, Zahira dah sebut, Badli Shah, Farida Abdul Rahim, Intan Sumaya dah sebut, Mun dah sebut, Fauzia, Ainsun Abu Hasan, Syarifah Nur, Nurul Khairuddin Nurul, Fazali Hashim, Aidila Ain ya, Syarifah Ifa dah sebut, Anissa Ain, Full Throttle to Jannah, tu dia, I like this one ya, nama page dia Full Throttle to Jannah, laju tu ya. Didi Zari, tengok aja ya. Okey, so subhanallah, apa nama, Daimah Jumaat, Aidila Ain ya, Yusmaliza Abdul Hamid, siapa tu, ni Azian ya, Ainsun dah sebut ya. Okey, so sekarang 125 orang dalam kelas, apa nak dah share dah. Kita tunggu 200 ya.
Tapi insyaAllah lah, dalam masa seminit lagi, cukup tak cukup, Tok Abah sambung. Dia lipah ke apa, ya. Selamat pagi. Dan untuk mereka yang menyambut hari lahir, happy birthday to you, ya. Happy anniversary, selamat menjalankan tugas. Orang yang sakit, kita doakan supaya sembuh, ya. So ingat, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, ya. So jom kita belajar untuk memberi, ya, agar dapat, bak kata kawan ni, full throttle to jannah. Zainal Hasan, ya. Kita banyak-banyak selawat untuk tenangkan jiwa. Solat taubat untuk buka pintu rezeki. Solat taubat, istighfar banyak-banyak, ya. Tidak akan miskin orang bersedekah kecuali, oh ya, Tok Abah dah masuk dia dalam poket kalang kabut melayan cucu, tak masuk dalam tabung. Tapi dah niat, ni duit pun ada dalam poket ni. Ni tomak lah, kena masukkan kejap lagi, ya. Tok Abah, kadang-kadang tadi cucu dah bangun dah. Nak minta dukung, minta apa, tiang kalang kabut, ya, sampai terlupa nak masukkan ni. Tok Mak dah nak masukkan, okey, ya. Masukkan pasal niat, pahala untuk semua, dan doa supaya selesai masalah. Cucu mudah tidur. Peter Tan, and good morning to you Peter. Muhammad Nurin, ya. Rifah Marjan, Riz apa ni, orang Sabah pun dah ada. Rifah orang Sabah ke? Aidillah Ain, Syuhada Zaidin, Nura Muhammad, terima kasih. Rifah Marjan apa ni, Marjan dah sedekah subuh, ya. Tahniah. Dan remember, ya, sedekah subuh ni sangat-sangat digalakkan sebab malaikat akan doakan kita. Wow, melimpah ruah, ya. Muhammad Said Cik. So alhamdulillah, Cik N ada, Didi Zari dah masuk, Sanusi Ruh ni. Terima kasih. Waalaikumsalam. Teruskan. Nadra Niazullah, 149 shares dah. We are waiting for the 200 people. Syarifah Zuriah pun ada, ni kawan lama ni. Ni asal Indonesia ni. Rifah Marjan dah sebut tadi, Rohayu Litawa dah sebut, ya. Bersyukur sangat. Ainsun Yun Yayan masuk, Zainal Hasan. Ni hari ni kita nak cakap, jom jadi orang bermanfaat bahagian ketiga. Selasa 17 bulan Mei, kata si Zainal Hasan, ya. Undangan pada kita, ya. Today is 17th May. Dan program kita ni bawakan oleh banyak penaja lah. Tapi yang paling kritikal waktu ni ialah dibawakan oleh webinar Tok Abah pada 24 bulan 5. 24 bulan 5 ni next week lah. Next week, ya. 24 hari bulan. So hari Selasa, okay? Tak salah Tok Abah, ya. So kita akan buat webinar khas untuk para supervisor, para penyelia. Ni ramai bos yang minta Tok Abah buat. Ramai bos yang kata, promote a lot of my good workers jadi supervisor, jadi penyelia, tapi they cannot perform their job accordingly because they are too close with the staff. Susah nak tegur. Akhirnya dia buat kerja mereka yang jadi pekerja dulu. Padahal mereka dah jadi supervisor, patut membimbing, memimpin, merangsang, memberi nasihat, ya, mendidik, merangsang, ya, menegur, kata orang tu, dan menyatukan staf, jangan terlibat dengan kata orang tu, grapevine, dengan fitnah mentina, dengan backtalk, dengan backstabbing. Jadi bagaimana kita nak menjadikan supervisor the problem solver of the organisation? Itu yang Tok Abah buat. Tok Abah akan kongsi 170 tip, ya, bagaimana mengenal diri, tukar paradigma. Sebab anda dulu seorang pekerja yang hebat, jadi dinaikkan pangkat ke supervisor, kena tukar cara berfikir, tukar kita punya paradigma, tukar tindak tanduk, tukar cara berkomunikasi, kena tukar. Bukan sombong, bukan riak, tapi you got to change according to your situation, to your role and responsibilities. Tok Abah akan terangkan 17 X factor seorang penyelia. Supaya kita sedar, oh, aku ada X factor yang berbeza sampai aku dilantik jadi seorang supervisor. Lepas tu bagaimana nak mengenal diri kita dan mengenal staff. Once you know your true self, your true potential, you juga kenal, oh, staff aku ni begini-begini. Ni orang tegas, aku kena begini. Ni orang lembut, ni orang yang banyak alasan, ni orang yang tak banyak cakap, ni orang yang banyak cakap, ni orang yang banyak songil. Bagaimana nak menangannya? Tok Abah akan bagi tips, bagi doa, bagi strategi lah, ya, secara psikologi, secara sosial dan secara spiritual. Ya. Mansudur Rahman, terima kasih. Siti Aisyah Jahzam, terima kasih. Ni orang yang baru masuk. Sweetie Sus, ya. Mat Masudur Rahman. Sarifah Idora dah sebut tadi. Litawa, of course, ya. IL Haliza, Farida Abdul Rahim, Said Imran, ya. Cik Akmal Musa. Lepas tu Umu Kasim, 214 orang dalam kelas. So Tok Abah akan sambunglah, kan. So jom supervisor, tolong register lah hari ni atau esok, ya. Cepat-cepat, janganlah last day, ya. Macam semua program yang Tok Abah buat, dia hari
kita buat program webinar tu ada 15 orang, 20 orang yang register on the same day. Kesian Cik Ikin dan Cikgu Nazrin untuk kata tu buat senarai nama, of course lah semuanya link dan nota memang automatic. Once you press the link and isi maklumat tu, you akan dapat nota, akan isi. Dan Tok Abah dapat nota ni, dapat nota tentang bagaimana je supervisor yang problem solver. Tetapi Tok Abah semalam repair lagi, tambah lagi. So nota yang awak ada di tangan anda, ya, dengan nota yang Tok Abah ada, will be 20-30% different. Tapi tak apa, di hari webinar kita akan kongsi yang terkini, yang terbaru, yang paling update, ya, latest update, gitu. 184 orang dalam kelas, 244 share. So kalau boleh kita beritahu kawan-kawan yang lain, like dan share supaya lebih 200 orang dalam kelas. Gitu, ya. Sekarang ada 193 tahniah, ya. Syukur. Tun Linda pernah masuk, Tuan Mikael masuk, Syamsina Sa'an, Sharifah Dora sebut tadi, ya. Didi Zari, Zaliana Ghazali, Siti Syamsia, Anjan Zetri, wow, Helmiza Nasir, ya. Ni pun tadi ada orang panggil Aliza Nasir tadi, Helmiza, ya. Dia dah masuk. Tahniah, ya. Sharifah Zahara, Said Abdul Rahman, Rosma Aisyah, Cik Ani, Muhammad Said Cik dah sebut, Taufik Syam, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nur Arida, Cik Akmal Musa, Mimah Mustaqim. Baik, semalam Tok Abah berhenti kat nombor 53, ya. Tip nombor 55, 55, iaitu bantu isu semasa tempat, isu setempat sebelum kita bantu yang luar negara. Boleh tak bantu yang kes-kes luar negara? Of course boleh. Tapi bagikan prioriti kepada isu tempat. Kalau kat kampung awak ramai orang susah, kat kampung awak ada orang kelaparan, kat kampung awak ada orang tak berpakaian, awak pula sibuk nak tolong orang di luar negara. Bukan tak boleh, tapi janganlah, ya. Kera di hutan disusui, anak di pangkuan mati kelaparan, kata peribahasa Melayu, ya. Jadi kita fahamlah, kan. So we must set our priority right. Tolong tengok keutamaan, tengok prioritas. Kalau di luar sana memang akan mati kebuluran, kesejukan dan sebagainya, kita bantulah serta-merta, ya. So sebab semua orang dalam dunia adalah bersaudara sebenarnya, ya, kalau kita orang yang beriman. Okey, itu semalam nombor 55, ya. Nombor 56 sambung hari ni. Sambung hari ni, ya. So ingat, untuk mereka yang nak join Tok Abah punya webinar untuk penyelia, the supervisor at the problem solver, ada link kat atasnya. Tok Abah nampak Cikgu Nazrin dah bubuh link, press the link, isi the information, you are set. Kalau bos-bos nak hantar staff, you can ask the staff to fill for themselves, ataupun bos boleh buatkan. HRD manager boleh buatkan. CC, chief clerk boleh buatkan. PA, bos boleh buatkan. Boleh registerkan, dapatkan informasi, dapatkan yang penting nama, phone number, email, the right email address, and you are set untuk join Tok Abah punya program. Bila? 24 bulan Mei, supervisor sebagai problem solver. Berbaloi. Tok Abah akan share 170 tip menjadi supervisor yang lebih berwibawa, lebih ceria, lebih berkesan, lebih berimpak tinggi untuk kelangsungan diri, keluarga, company, syarikat, jabatan, majikan dan juga negara dan dunia. Ada kesan pada dunia, insya-Allah. So nombor 56, ni dia. Tip nombor 56 ni satu perkara yang Tok Abah dah sebut since time immemorial. Kata my cikgu dulu, since time immemorial. Itu dia punya favorite starting point. Mengajar sejarah, mengajar chemistry pun since time immemorial. Immemorial saja, ya. Sejak zaman dulu-dulu, ya, sejak zaman dulu-dulu lah, gitu kurang lebih, ya. So apa yang Tok Abah sebut sejak zaman dulu-dulu, untuk jadi manfaat kepada diri, keluarga, ya, dan masyarakat setempat, negara dan dunia, kita kena keep on terus berubah sampai mati, ya. Semalam Tok Abah kata apa dalam konteks supervisor tadi, seorang pekerja, seorang pengikut, dia sibuk tengok masalah, tengok isu, tengok masalah yang dihadapi, ya. Tapi penyelia, seorang pemimpin, sibuk mencari solusi kepada masalah dirinya dan masalah anak buahnya. Semalam hari guru, kan, dan cikgu yang berwibawa sibuk fikirkan anak murid aku ni faham tak apa mengajar. Ada anak murid aku ni yang miskin, dia datang ke sekolah sarapan tak? Anak murid aku ni dia ada bawa buku tak? Dia ada baju
nampak baju macam kotor sangat. Dia ada baju lebih dari sepasang pakaian tak? Ini guru yang luar biasa. Guru yang luar biasa. Semalam tak apa baca kisah Cikgu Fadli, ya, yang memang ramai followers, ya. Dia kata ada seorang ayah, ya, anaknya umur 7 tahun, giginya goyang-goyang, tapi dia tak nak orang lain cabut. Dia takut orang lain cabut, ya. Dia nak, siapa yang cabut ni, kau tidak? Cikgu Fadli. Cikgu Fadli boleh cabut. Dan memanglah ayah ni minta izin, ya, kepada Cikgu Fadli untuk bantu. Dan Cikgu Fadli dengan sebab, bukan sebab dia kata menyusahkan betul, tapi dia rasa sangat disayangi. Anak murid nak cabut gigi yang dah goyang pun Cikgu Fadli tarikkan, ya. Dia baca bismillah, dia pegangnya, memang dah nak pun, dia tarik sikit, dah ke cikgu, dah. Ni, gigi awak bungkus elok, balik tanam. Mana tahu tumbuh duit? Ya ke cikgu? Tanam gigi boleh tumbuh duit ke cikgu? Kata duit, tak. Itu cakap orang tua. Cikgu pun tanam dulu tapi tak tumbuh duit. Manalah tahu nasib awak baik. Cikgu Fadli buat lawak dan bagi motivasi pada pelajar yang baru, dicabut giginya. Tengok, seorang guru amat peka dengan kemaslahatan anak muridnya. Seorang pemimpin amat peka, ya, pemimpin yang berbawa lah ni, yang amat peka kepada nasib, pada situasi, pada permasalahan anak buahnya, stafnya. Ya, okey. So seorang manusia bila masih jadi seorang staff, seorang pengikut, ya, kejayaan bila dapat dia bangunkan dirinya, berubah. Itu sebabnya orang yang nak jadi orang yang bermanfaat pada dia kena berubah ke arah yang lebih baik. Bila awak seorang biasa, awak seorang pengikut, kejayaan ialah bila awak berubah ke arah yang lebih baik. Tetapi kalau awak seorang pemimpin, kejayaan means bila awak boleh merangsang staf awak berubah ke potensi mereka. Great leaders, great future leaders, other leaders. Great followers, yeah, improve themselves to be a better person, a better worker, a better teammate, a better contributor to the well-being of the company. Ya, itu seorang pekerja yang hebat akan jadikan diri yang terbaik untuk membantu kelangsungan organisasi. Seorang pemimpin yang baik akan merangsang orang lain agar berubah ke arah kecemerlangan, orang lain menjadi bakal pemimpin yang akan menggantikan dia. Gitu, ya. So, tip nombor 56 untuk jadi aset kepada dunia, ya, di samping negara, masyarakat dan keluarga, kita kena bersedia untuk berubah ke arah yang lebih makruf. Dan kita semua selalu dipesan oleh semua orang, ya. Nabi bersabda, maksudnya orang yang berjaya, orang yang beruntung, orang yang hebatlah orang yang hari ini lebih baik daripada semalam. Secara hatinya, mentalnya, pemikirannya, tindak tanduknya, hubungannya, ya, dia today is better than yesterday. That's why I keep telling people, don't compare yourself with anybody else on earth, but compare yourself today vis-a-vis yourself yesterday. Bandingkan diri awak hari ini berbanding diri awak yang semalam, dan make sure to be an asset to your family, to the nation, to the world. Your today, your performance, your situation, yeah, your activity, yeah, today is slightly better than yesterday. Then you are on the right track. Anda di atas landasan yang betul untuk jadi aset, memberi manfaat kepada persekitaran, pada orang lain, pada dunia. Khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah orang yang paling banyak memberi manfaat pada orang lain. Dan untuk memberi manfaat kepada orang lain, awak kena terus berubah menjadi orang yang lebih baik setiap hari. Yang macam, ya, itu sebabnya tak kongsi dengan you all, bukan showing off, ya. Remember, sebagai orang tu umur hampir 71 ni, dia tak sibuk nak show off lah. Dia nak sharing. Nak show off dah masa glamour dah habis dah. Dia tak nak cari glamour. Dia nak cari pahala. Dia bukan nak cari piala. Piala tu glamour lah. Bukan nak cari piala, nak cari pahala. Ya, jangan sibuk cari pahala. Pahala akan bela kita di padang mahsyar. Ya, pahala akan bela kita. Kalau sibuk nak cari piala, kalau sibuk nak cari piala, dia akan membawa bala kepada kita di padang mahsyar. Mencari piala ni nak cari puji-pujian, nak cari glamour, nak cari popularity, nak cari followers. Takut-takut ini akan sebab awak, ya, dapat bala, ya, di padang mahsyar masa ditimbang. Faham kan? Sibuk cari piala boleh bawa bala. Sibuk cari pahala, pahala akan bela kita. Pahala akan bela piala, bawa bala. Sedap juga bunyinya, ya. Sedap punya. Ada rhyme and
Rhythm. Okey. Gitu. 414 orang dah share, 256 dalam kelas. Cantik. Tahniah. Ya, 264. Tahniah. Syukur. Terus like dan share. Beritahu kawan-kawan. Tok Abang is online now. FB Live. Ya, program yang dibawakan oleh webinar pada 24 bulan 5. Supervisor as the problem solver. 170 tip akan dikongsi. Berbaloi. You will ni untuk siapa ni? Untuk supervisor, untuk new executive, untuk mak bapak yang nak didik anak-anak. Sebab semua orang adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dan ramai sahabat yang akan join program Tok Abang ni. Dah ramai dah register. Orang yang bukannya bekerja pun, mereka orang persorangan nak kongsi dengan anak cucu, dengan adik-beradik, dengan sepupu sepapat, dengan orang lain. Counselor pun join, motivator join, ya. Consult coaches join, ya. Mereka nak tahu bagaimana nak merangsang other coaches, other leaders, other supervisors. Gitu. Ini pengalaman orang tua, ya. Dorma Basar, terima kasih. Ini orang yang selalu menyokong Tok Abang ni. Marpuah Bukhari, terima kasih. Siapa tadi? Nurizan Suryati memang, ya. Terus berubah, ya. Maria Ismail, Siti Munir Daud dipanggil sahabat aku, ya. Soalihah Hasna Syari, dah masuk rupanya. Leha dah sebut tadi, Nurinu dah sebut, Siti Salmiah Muhammad Mastan, belum sebut. Azimah Aziz, Long Iza ni, ya. Okey, terima kasih Long. Nora Nisha, Masra Harun, Cik T, Takeshi Kanichiro, lama tak sebut nama dia. Siti Munirah Daud, ya. Okey, insya-Allah, ya. Khairun Nas Anfa'ul Linnas, Jubaidah Razak. Ni mungkin orang Sabah Sarawak ke Jubaidah ni. Ni daripada Zubaidah jadi Jubaidah, ya. Okey, Nurjannah, Allahumma salli ala Muhammad, ya. Terima kasih. Haryati Bukhari, Akilan Nur Firdaus, Nurizan dan yang lain. Baik. Ya, 264 dalam kelas, 473 shares. Terima kasih. Ya. Nombor 56, sedia untuk berubah. Because when you are a new person, an improved person, a new version of yourself. Kecemerlangan adalah perjalanan, ya, bukan destinasi. Ya, nak bentuk kehebatan, ya, nak jadi orang baik, bukannya aku dah jadi orang baik, tak boleh. Aku dalam proses membaiki diri aku daripada sekarang sampai bila-bila. Tok Abang semalam baca satu quotation. If you want to be excellent, you can achieve it now. Wah, Tok Abang pun seronoklah. Kalau anda ingin cemerlang, awak boleh mencapai kecemerlangan sekarang. Wih, bagus tu. Tok Abang pesan kat orang, kecemerlangan ni satu proses, ya, satu perjalanan. Tapi sarjana ni kata apa? Kalau anda nak mencapai kecemerlangan, awak boleh capai sekarang. Itu lain daripada apa yang Tok Abang cakap. Tok Abang kata, you tak boleh capai kecemerlangan, tapi akan terus berubah, ya, sampai mati. Apa pula dia cakap ni? You kalau nak capai kecemerlangan, awak boleh capai sekarang. Dengan syarat. Tok Abang tak sebut syarat tu. Dengan syarat, setiap apa yang awak buat, awak buat dengan cemerlang. Everything that you do it in the best possible manner, you are already cemerlang. Dari kacamata Tuhan. Apa kata Allah? Tuhan amat kasih hamba-Nya yang bila buat apa pun dengan itqan, dengan cemerlang, dengan sebaik mungkin. Bangun tidur dengan cemerlang. Tahu sebab macam mana bangun tidur dengan cemerlang? Terus menghadap kiblat, angkat tangan berdoa sambil tersenyum, paling kurang 30 saat. Itu bangun tidur yang cemerlang, yang akan merubah your physical, mental and chemistry, your whole body chemistry berubah. Just because you wake up smiling, face the west, kiblat, ya, and then pray to God for 30 seconds. When you smile for 30 seconds, your brain will stimulate your body to excrete, to release endorphin, make you happy. Enkephalin, make you healthy. Dynorphin, make you full of energy and enthusiasm. You are on the right track towards excellence. So, bagaimana nak cemerlang? Buat apa pun dengan cemerlang, awak sudah dalam atas landasan cemerlang. If you want to be excellent, you can do it now. You can achieve it now by doing your best in everything that you do. Tok Abang tunggu nak sarapan ni. Semalam dah hari terakhir. Semalam, ya. Semalam hari terakhir Ramadan. Dah cukup 6 hari. Syukur Alhamdulillah. Bukan showing off. Syukur sangat, ya. So sekarang kita terus move on, ya. Jadi yang terbaik. Tok Abang waiting for my breakfast. Breakfast yang terbaik, makan buah dahulu. Itu breakfast yang excellent. Kalau awak nak tenaga, makan protein. Kalau nak tenaga, makan karbo. Kalau nak longevity, ya, untuk dapat lama, ya, dapat otak pun bekerja dengan apa hebat, makan protein.
makan burger ke, makan apa-apalah protein ya. Chicken nugget ke apa ke, ikut kemampuan, ikut apa yang ada. Sekarang barang-barang semua mahal. Kata pembantu rumah yang beli barang tu, ya Allah mahalnya barang sekarang ya, sangat mahal. Dan masa nak raya dulu tu, malam raya ya, ayam sampai RM30 1 kilo ya. Kesian ya. Udahlah, raya tiba-tiba raya ya, orang pula ambil kesempatan dengan tekan harga ya. Padahal kalau dia tolong pada harga yang naik sikit lah, kata harga biasa kata RM15 1 kilo, naikkan ke RM16, awak dah untung dah banyak untung. Tapi yang penting berkat. Tapi kalau daripada RM15 naik ke RM30 1 kilo, ada orang kena beli, terpaksa beli, dia mereka beli. Tapi awak punya keuntungan, kalau orang yang membeli tu tak redha, tak berkat tau. Tak berkat, tak pergi ke mana. Ya, Salihah Idris, terima kasih. Sania Amrania, terima kasih ya. Alhamdulillah ya. Lepas tu siapa? Muzlina Muhammad, Amrin Hussein, terima kasih. Okey, so Asia ni orang-orang ya, yang Enfas Ella, jarang jumpa ni. Okey, alright. Okey, 300. Wow, tadi Tok Apa cabar masa 100 lebih. Sekarang dah nak naikkan 200, sekarang dah 318 orang dalam kelas. This is good. This is a working day, a Tuesday. So dah 318, fantastic. Mungkin sampai ke 400 ni. Like dan share guys, like dan share. Sambung ya, sambung. Nombor 56 mesti berubah. Nombor 57 tak apa suka. Untuk jadi orang bermanfaat, sentiasa ada buah tangan. Ini seorang ulama pesan kat Tok Abah when I was young. Muhammad Fadilah, kalau kamu nak jadi orang baik yang beri manfaat pada orang lain, sentiasa buah tangan. Nak pergi kerja, kalau ada ekstra jemput-jemput ke, mi goreng ke, bihun ke, sarapan yang kat rumah tu, bawa buah tangan, bawa ke office, share dengan orang yang mungkin tak sempat sarapan. Bawa buah tangan. Buah tangan means buat anything lah ya. Bawa something for other people. Bawa hadiah, bawa makanan, bawa apa-apa. Ya, bawa buah tangan. So maaf ya, Tok Abah ni orang tua. Kemana-mana jumpa orang, dia kata, Tok Abah, ya, I know you don't know me, but I know you, kata orang ni. Ya, sebelum I'm so happy jumpa you kat majlis ni, kat airport, kat railway station, ya, kat kedai, ya, kat supermarket. I'm so happy meeting you. Boleh tak bagi buah tangan kat I? Sebab guru saya kata kalau jumpa orang yang dah ada pengalaman, minta nasihat, minta buah tangan, minta sesuatu pesanan. Tok Abah pun fikir sebentar. Dan Tok Abah bila nak beri buah tangan atau nasihat, buah tangan Tok Abah ni kadang dalam bentuk nasihat, tips, petua ataupun doa dan sebagainya. Tapi Tok Abah kena memberi nasihat atau tip atau buah tangan ikut ya keperluan orang ini. So Tok Abah tak tahu jawab. Untuk awak gini, tapi tak. You bertugas sebagai apa? Saya guru, saya seorang kerani, saya seorang technician, saya seorang engineer, saya seorang influencer, saya seorang coach, saya seorang so Tok Abah kena cakap khatibun nasa ala qadri kullihim. Berbicaralah kepada manusia ikut kadar akalnya, latar belakangnya, tugasnya, peranannya. Saya ni mengangguk dah pencen, bukanlah mengangguk, dah bersara. Saya ada 9 orang cucu, dan cucu saya sangat mencabar, pening kepala anak-anak saya. Kami atuk nenek pun pening kepala. Nampak? Dah tahu apa nasihat yang boleh berikan. So kemarin ada seorang ustaz, ya, dia ada pusat tahfiz, dia pun seorang al-hufaz, ya, al-hafiz, ya, yang telah menghafal Quran. So dia kata ni pelajar-pelajar kami ni, ya, balik daripada cuti raya ni ada bawa web pula, ada buat masalah. Jadi apa nasihat Tok Abah kepada buah tangan Tok Abah kepada dia? Datang ke rumah Tok Abah pagi raya, ada bawa hamper ya, PU Hafiz, ya. Dia pula tanya soalan, macam mana nak menghadapi? Tok Abah kata beginilah, doa seorang guru sangat mustajab. Di samping solat taubat dengan solat hajat, ya, kita doakan anak ini secara khusus. Sebab Tok Abah ingat pesan guru Tok Abah, ada seorang sahabat waktu tahajud, dia bangun solat tahajud dan didoakan 70 orang jirannya, seorang-seorang by name. Ya Allah, jiran aku namanya Ahmad bin Bedul, dia ada masalah rumah tangga, konflik, ya, tolong damaikan, tolong lembutkan hati dia, tolong lembutkan hati isterinya, damaikan mereka hingga til jannah. Didoakan seorang-seorang by name, ya. Dan Nabi bersabda, aku dapat wahyu dari Allah, setiap doa orang ini dimakbulkan oleh Allah.
doa kawan untuk kawannya. Dalam diam, diaminkan malaikat makbul. Jadi konteks yang sama Tok Abah, buah tangan Tok Abah pada Ustaz Piyu Hafiz ialah doakan sama ada kat kepala budak itu ataupun digambarnya. Kalau digambar sekarang Allahyarham Ustaz Arundin pesan kat kami, boleh doakan kat gambar ataupun bayangkan wajah pelajar ni. Kalau ingat pelajar ke anak kita ke suami isteri ke ataupun orang yang kita nak doakan, sama ada bayangan kat depan kita boleh ataupun gambar, ya. So kita baca ataupun orang yang sebenarlah baca Fatihah, ibu segala doa, baca Al-Insyirah. Alam Nashrah min lapang, melapang, ya, lapang dada, lapang kepala, lapang fikiran untuk terima nasihat. Lepas tu bacalah ayat Kursi, menghalau syaitan iblis dan makhluk-makhluk yang boleh menyebabkan gangguan paranormal. Jadi orang tu mencabar, nakal dan mischievous, ya, buat maksiat, ya. Kita baca ayat Kursi sebagai ikhtiar dan bacalah surah Toha ayat 1 hingga 5 untuk melembutkan kedegilan, memecahkan kebuntuan, memecahkan masalah, memecahkan ketagihan, memecahkan perangai-perangai tak elok, ya. Surah Toha ayat 1 hingga 5. Asbab surah Toha ayat 1 hingga 5 inilah Umar Al-Khattab yang begitu keras hati, memang samsing jalanan sebelum beriman, ya. Maka asbab dia baca sedikit, ya, 1 hingga 5 surah Toha tu, maka dia pun lembut hati, pecah degilnya, menangis dia, jatuh pedang yang dia pegang ikut riwayatnya, dan dia pun pergi, ya, untuk minta izin jumpa Nabi untuk bersyahadah, untuk beriman. Allah SWT. So peristiwa itulah. So dan Tok Abah dah berikan nasihat kepada ratusan ribu mungkin, ya, manusia dalam dunia untuk merangsang perubahan, ya, untuk kata tu ialah dengan mendoakan itu dengan Fatihah, ibu segala doa. Itu pun pada makbul cukup ada Fatihah, Ayatul Kursi, Alam Nashrah, Al-Insyirah, ya, ingat untuk mak ayah, atuk nenek. Ni buah tangan Tok Abah pagi ni, ya. Buah tangan kena ada. Lepas tu surah Toha ayat 1 hingga 5. Kalau nak tambah dengan surah Al-Hasyr ayat 21 hingga 24. Ya, doa lau anzalna hadzal Quran. Al-Hasyr 21 hingga 24. Ini dia. Ya, kita doakan kat kepala budak yang bermasalah, cucu yang bermasalah, anak yang bermasalah, ya, ataupun pelajar yang bermasalah, cikgu-cikgu, ustaz-ustaz, sebagai asbab usaha untuk merangsang. Ini buah tangan dalam bentuk nasihat, buah tangan dalam bentuk tip, ya. So kadang Tok Abah nasihatkan saya, tolong beri saya buah tangan Tok Abah sebelum kita berpisah. Tok Abah ni kalau kabut kan nak masuk kapal terbang, ya. Iyalah, dia dah ada announce tu. Okey, tolong bagi saya satu tip. Tok Abah pandang, masa tak ada, kamu anak nombor berapa? Anak nombor 2. Awak yang paling unik, mak paling sayang. Betul. Ada seorang wanita tu Tok Abah kata, kamu anak yang, dia anak budak perempuan, anak nombor 2. Muka mak, ayah kamu paling sayang kamu dan paling harap. Dia terduduk, dia berdiri, dia terduduk. Betul. Memang saya anak abah dan gini sampai yang lain jealous. So apa nasihat? Awak lahir bulan berapa? Saja je lah, ya. Saya lahir bulan 9. Okey. Siapa kata awak cerewet? Semua orang kata saya cerewet. Itu kajian Tok Abah. Orang bulan 9 ni bukan cerewet, very teliti. So, jadi awak kena belajar untuk fahami orang lain. Jangan terlampau perfectionist, bahawa orang lain tidak secerewet, tidak seteliti anda. Jadi kita bagi nasihat sesuai dengan situasinya. Tapi awak lahir bulan ganjil, mungkin besar kemungkinan awak suka sendirian, tak suka berkawan. Betul. Itu kajian Tok Abah 40 tahun. Tak semestinya betul. Soal pun betul. So, apa buah tangan Tok Abah tu dia? Belajar, doalah supaya mudah campur orang. Doalah supaya mudah berkomunikasi, berinteraksi. Doalah supaya awak punya aura jadi besar, orang mudah sayang awak, percaya ke awak, berkawan dengan awak. Nampak tak? Jadi bila Tok Abah nak bagi sesuatu buah tangan nasihat, Tok Abah kena cari apa latar belakang ni sikit dalam masa 1 minit. Apa perangai dia? Apa situasi dia? Apa personality dia? Barulah kita bagi nasihat atau buah tangan yang sesuai dengan isunya. Barulah, wow, this is powerful. Ini sesuai dengan jiwa aku yang memang aku tak suka campur orang. Sebab topik kita ialah khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Dan kita bincangkan tips untuk lebih memberi manfaat kepada orang lain. Gitu. Dan tip nombor 57, sentiasa ada buah tangan. Ziarah orang, bawa buah. Bawa buah rambutan, bawa biskut, bawa buah-buahan, bawa
something lah. Sebab Nabi pesan sallallahu alaihi wasallam, pesan mafhumnya, bertukar-tukar hadiahlah kamu dengan sahabat-sahabatmu untuk memperkukuh silaturahim walaupun dengan orang kaya. Kalau ziarah orang kaya pun bawa buah tangan yang dia tak ada lah. Janganlah dia ada dusun durian, awak bawa musangking 2-3 biji, padahal dia ada 50 hektar musangking. Contoh, ya, don't bring coal to Liverpool. Itu coal. Ya, coal lah, coal. Jangan bawa coal apa? Batu arang. Jangan bawa batu arang ke tempat yang banyak batu arang. Jangan membaling garam ke dalam lautan. Maksudnya, lautan dah masin, kau baling barang garam buat apa? Jangan beri orang kaya benda yang dia dah ada. Bawa benda yang dia tak ada. Rumah orang kaya tapi dia suka minum kelapa muda. Dia bawa pula 2-3 biji kelapa muda. Happy tak dia? Ya Allah, syukurnya, memang ini kegemaran saya. Saya memang suka. Orang kaya ni suka makan cendol. Ya, you bawa pula cendol yang terbaik lah, ya. Yang mungkin harganya cuma RM3 kalau kat luar. Ini bukan cendol durian, cendol musangking RM15, RM20. Tahu. Bukan Tok Abah tak tahu. Tapi janganlah, tak payah cendol musangking. Contohlah kan. Isu kita apa? Sentiasa ada buah tangan. Itu bukan Tok Abah. Gurau aja. Gurau aja dengan sahabat-sahabat yang laki-laki. Kau kalau pergi rumah orang, pergi rumah bos, pergi rumah siapa-siapa, jangan melenggang bawa buah. Bawa buah tangan. Ni sibuk melenggang bawa buah je, tak ada buah tangan. Macam mana orang nak respect? Yang faham, yang tak faham, tak apa. Tak apa. Itu lawak bodoh namanya. Okey. Nombor 57. Sentiasa ada buah tangan untuk orang lain agar awak jadi orang bermanfaat. Habis pergi kerja lagi, awak, isteri awak memang pandai masak, ya. Dia buat mi bihun goreng terbaik, ya, terbaik di rumah awak lah, terbaik yang kat rumah awak, bukan kat taman perumahan. The best in the house, sebab orang lain sebab tak tahu masak. Bawalah ekstra supaya kawan-kawan dapat. Orang lain semua mampu, katalah mampu, tetapi bila dapat makanan percuma, happy sangat. Kalau beli yang sedap lah. Dan salah satu golongan manusia yang dirindui oleh syurga ialah, Tok Abah belajar dulu, ingat-ingatan Tok Abah, ya. Ada 4 golongan manusia yang syurga rindu, artinya akan masuk syurga lah. Orang yang beli orang lain makan, orang yang lapar diberi makan, orang beri makan pada orang yang lapar, orang yang menjaga Ramadan dengan sempurna, ya. Orang yang bercakap menjaga lidahnya, orang yang tak ingat lah, ya. Tak ingat ada 4 golongan yang manusia. Awak boleh Google, ya. Boleh Google, ya, apa nama, bagaimana kita nak jadi orang yang dirindui oleh syurga. Okey. Nombor 57. Tip untuk jadi orang bermanfaat, sentiasa ada buah tangan, ya. Ada buah tangan, ada hadiah, ada tips, ada nasihat, ada cerita yang menusuk kalbu yang boleh membawa perubahan lah. Tell a story. Itu pun buah tangan. Aku tak ada buah tangan apa, cuma aku ada satu cerita, ya, yang berlaku minggu lepas, tapi ini memang nasihat yang sangat luar biasa. Contohlah kan. Contoh, ya, dia bawa satu cerita, memang kisah benar masa balik raya, tapi dapat mengubah ataupun menyebabkan orang lain, apa nama kata tu, terkesima dan dapat tip ataupun dapat peringatan, ibrah daripada cerita tersebut. Gitu, ya. So macam-macam kan, ya. Orang yang membantu orang lain, Allah buka, ya, pintu rezekinya. Pintu rezekinya selesai masalah just because, ya. Ada semalam Tok Abah baca satu cerita, ya, KHM, ya. KHM cerita tentang sahabat dia yang masalah, dia businessman, ada masalah keuangan, hutang juta ringgit, hutang juta-juta, sampai terpaksa nak apa nama, carakan dia punya nak refinance macam-macam lah. So tapi dia dengan sedekahnya banyak, dengan doa, dengan baiknya dia bantu ahli keluarganya, bantu orang susah. Dia susah, tapi satu hari dia dah macam nak tutup kedai dah. Dia punya supplier, ya, supplier dari luar negara, ya, tolong dia. Dia bagi satu, okey, saya nak tolong awak sebab saya tahu awak dalam keadaan sengsara sampai nak tutup kilang awak, saya nak tolong awak, ya. So ambil bantuan ini, buatlah. Dia bagi bantuan tak banyak lah, ya, 1.7 million ringgit. Tak banyak mana. Untuk orang yang kaya raya tu, 1.7 million tu tak banyak mana. Tetapi apa jadi pada kawan KSM ni?
apa namanya, sahabat kita ni. Dia ni cerita yang Tok Abah baca semalam ni. Ini buah tangan yang Tok Abah dapat semalam. So, dia dapat bayar tolong mak dia, bayar rumah mak dia yang hampir dia ni apa nama terlelong. Dia sertakan semua hutang-hutang dia, dia sertakan gaji-gaji dia. Dia dapat mulakan balik dia punya perusahaan dengan cara yang ini. Dan the best part is Tok Abah sampai meleleh mata. Yang apa kata supplier ni, yang sangat bersyukurlah sebab dulu orang ni memang bagi khidmat yang terbaik. Kamu jangan sibuk nak bayar 1.7 million ni. Aku hadiahkan pada kau. Adakah? Tok Abah pun tinggilah. Adalah supplier. Tapi Tok Abah tak supply apa-apa. Ya. Yang dapat bagi kita bantuan 1.7 million. Dia beri bantuan dalam keadaan kita terdesak. Dan the last statement, jangan sibuk nak bayar. Aku hadiahkan pada kamu untuk selesaikan masalah kamu. Sebab memang aku tiap-tiap tahun memang ada bajet untuk tolong orang yang dalam kesusahan. Wow, 1.7 million ringgit bantuan. Dan jangan sibuk nak bayar balik. Tak terkesima kita dengar cerita. Dan tak biru mata kita, biru. Hijau mata kita sebab cemburu. Cemburu yang positif lah. Ya, kenapa orang tak bantu aku 1.7 million? Ya? Aku pun banyak juga masalah. Tapi Allah tak beri apa yang kita mahu. Allah beri apa yang kita perlu. Apa yang baik untuk kita. Apa yang kita layak dapat. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Ya, ini dia. Ya. Dan aku tak ada apa-apa nak bagi buah tangan. Nak beri hadiah aku tak mampu, nak bercerita aku tak pandai bercerita. Aku nak bagi nasihat aku tak pandai nasihat. Aku pun dia orang yang lebih ilmu daripada aku, banyak pengalaman. Nasihat apa? Tetapi ada orang beginilah. Ya, aku sebelum balik ni aku nak ceritakan kau satu peristiwa. Dia pandai bergurau, dia pandai buat lawak yang ada nasihat. Don't tell a story if it has no learning point. Don't tell a learning point without telling a story. Siapa kata? Tok Abah dah sebut banyak kali pada you all. Les Brown, motivator nombor 1 dunia. Les Brown, seorang motivator, ya, African American dari Amerika, berumur 77 tahun. Guru Tok Abah jugalah. Ya, Tok Abah pun baru 71. Dia 76, 77. 6 years my senior. He is motivator nombor 1 dunia. Cuba Google Les Brown. Cuba tengok dia punya YouTube. Tengok YouTube-nya dan belajar. Dia banyak kisah. Dia banyak buah tangan. Dia banyak buah tangan yang akan menyentuh hati anda. Les Brown. So carilah. Ini mungkin buah tangan Tok Abah pada anda. Sebut nama Les Brown dan you pun ramai orang ya. Sahabat-sahabat Les Brown dia pun terus. Dia ada pengikut berapa juta-juta dia punya Instagram. Ada berapa juta pengikut dia. Dan dia, saya dapat satu nasihat dari dia tentang adik-beradik, tentang kehidupan, tentang jadi bos, tentang jadi pekerja. So Les Brown, ya, dia gagal lah kat high school ya. Kat high school pun orang kata dia orang yang paling bengap, paling bodoh. Dia ada identical twin, dia ada kembar siras. Yang kembar dia brilliant, masuk universiti. Dia tak pandai ya. Sampai dia dipanggil DT, dumb twin. DT, dumb twin gelarannya. Allah kesian. Tapi dia akhirnya jadi motivator yang nombor 1 di dunia. Dan 1 jam dia memberi motivasi di Amerika, di syarikat-syarikat besar. 1 jam dia bagi motivasi, dia dibayar $100,000 US dollar. $100,000 US dollar for 1 hour talk. Les Brown. So Google lah, check. Jangan tibai je. Betul ke? Nak tibai, betul ke? Mengarut pada kamu ni 1 jam 1,000. Tabayun, bukannya tibayun, tabayun. Jangan tibai, tabayun. Check. Google, tengok betul tak betul. Gitu. Right? So Tok Abah akan sambung balik Tak ingat FB Live kita pagi ni dibawakan oleh banyak penaja, tapi yang utama untuk ni emergency ni ya, dari tak sampai hari ni 17 ya. Kita 24 seminggu lagi ya. 24 bulan 5 kita akan buat webinar untuk supervisor as a problem solver. Jadi semua supervisor come to our webinar. Bos-bos hantar your supervisor. CEO, HRD manager, HRD MD hantar awak punya supervisor, chief clerk ke, executive ke, penyelia ke, come to our webinar
yang Tok Abah akan kendalikan daripada 10 pagi sampai 1 tengah hari. 170 tip Tok Abah akan share. 170 tips ya akan di-share dalam masa 3 jam. InsyaAllah akan membawa kebaikan. Ini based pengalaman bagaimana nak mengenal diri X Factor, bagaimana nak memotivasikan staff, bagaimana nak tegur staff, bagaimana nak menyatukan staff supaya dapat melakukan yang terbaik untuk kelangsungan majikan. Berbaloi, dan Tok Abah dah banyak track record on this, sebab ni bukan kali pertama buat, tapi notanya updated untuk informasi yang terkini. Dah ramai yang mendaftar, tapi Tok Abah nak galakkan seramai mungkin lagi yang mendaftar, sebab Tok Abah mungkin tahun ni tak buat lagi dah program macam ni. Ya, pertama, umur dah lanjut, can go anytime. Keduanya, banyak isu lain yang nak dibincangkan dari masa ke masa. Okay? Alright. Ya, so of course program kita sentiasa dibawa oleh tabung korban. Jom kita menabung untuk lakukan ibadah korban bulan 7 nanti. Ya, masa nak berkorban kita tak boleh cukur ya. Tak boleh cukur selama 10 hari. Masuk dia Zulhijjah. Apa? Oh, tengok tiba-tiba lupa ya. Bulan haji lah, bulan haji ya, kalau kita nak berkorban sebelum sampai ke hari hari Arafah ya, sebelum sampai berkorban lah, kita kena tidak boleh bercukur, bukannya haram tapi ya sunnah ya, kita biarkan semua. Cuma kadang orang yang nak berkorban ni semua macam haiwan yang dikorbankannya janggut panjang macam kambing ya. Misalnya pun ada macam misai kambing ya. Ada ke misai kambing, ada misai ya. So rupanya mereka nak berkorban, maka mereka tak bercukur selama lebih kurang 10 hari. Gitu ya. Tabung korban ya, untuk akikah, untuk korban kita menabung online. Ada link kat atas tu, ada link kat atas. Dan banyak lagi yang penanya ya. Okey. So come ya, come join Tok Abah punya webinar pada 24 bulan 5 ni, Supervisor as a Problem Solver. InsyaAllah berbaloi, you won't regret. Ya, insyaAllah ya. Kalau dalam keadaan biasa beratus-ratus dia punya bill, dia punya cost, tapi untuk kali ni cuma RM69. Kalau majikan tak nak bayar pun awak bayar sendirilah untuk kebaikan diri. Sebab pelaburan untuk diri, untuk dapat ilmu, impaknya luar biasa. Yang mudah-mudahan 7 keturunan ada impak. Okey. Okey, so tip nombor 58. Tok Abah ni ada 100 tips, tapi tengoklah ya, sampai bila kita nak bincang ataupun mungkin hari ni hari bahagian yang terakhir ni, bahagian yang ke-13. Rukun sembahyang ada 13. Mungkin Tok Abah berhenti hari ni, tapi tengok mood ya, tengok situasi, tengok gerak batin, perlu tak disambung ataupun tidak perlu. Tapi kalau anda merespon, ya perlu sambung lagi. Tok Abah ada 100 tip ya, tapi sekarang baru 58. Tip nombor 58 ialah buat kejutan demi kejutan yang positif. Create surprises to make an impact to other people. Kalau awak nak jadi orang bermanfaat, buat kejutan yang positif. Jangan kejutan yang menggugat dunia. Yang buat kejutan. Falakkan tu buat kejutan. Aku sebenarnya banyak rahsia kat isteri aku. Aku dah berpoligami dah 3 tahun aku senyap ni. Tok Abah kata buat kejutan. Aku nak bagi tahu isteri aku lah. Ya, kau fikir baik-baik. Tapi benda macam tu kena diberitahu. Ya, jangan sampai kat tanah kubur 3 orang isteri datang, sampai isteri pertama tak tahu pun dia ada madu. Ni ada berlakunya kisah. Ini pun satu buah tangan Tok Abah. Ada kisah kat kubur baru tahu yang si mati tu ada 3 orang isteri. Anak-anak semua tak tahu, isteri pertama tak tahu yang dia ada 2 orang madu. Yang madu nombor 2 tahulah yang dia ni isteri kedua, dan isteri ketiga pun tak tahulah dia tahu ke tidak dia ni isteri ketiga. Tapi semuanya berkumpul di tanah perkuburan. Kan sedih kan? Sedih sangat. Kisah benar. Kisah benar. Ni belum di drama, ada drama kot. Tak tahulah ya. So buat kejutan yang positif ya. Bawa pula bagi hadiah. Apa hal? You ni tak makan ubat ke? Kenapa pula? Apa yang tak makan ubat? Makan ubat. Tak, ni tiba-tiba bagi bunga ni apa hal? Bukannya I punya birthday, bukan anniversary kita. Isteri dia ingat semua. Birthday anak dia tahu, birthday dia tahu, anniversary dia tahu. Lesen mati suaminya pun dia tahu. Bila suami nak mati je dia tak tahu. Yang lain semua dia tahu. Awak ni buang tebiat ke? Bagi hadiah tak ada event. Tapi seronok tak orang dapat hadiah? Tak ada apa-apa. Tok Abah sebut.
ya, untuk jadi orang bermanfaat, buat kejutan yang positif. Tu banyak I beli coklat ni, kegambaran awak, ya, black chocolate tanpa sugar ni, no sugar added, yang awak suka, ya, suruh daripada cucu-cucu awak, ya. Ni saya belikan awak ni sebab buat kejutan yang positif, awak jadi orang yang bermanfaat kepada orang lain in many ways, ya. Gitu, ya. Ya, so ini benda yang seronok juga. Tok Abah bila dapat tip tu, Tok kata, ya, make sense, make surprises, ya, make kejutan yang positif. Ya, kadang Tok Abah dapat pergi ke mana-mana, dapat nampak toy yang sangat bagus untuk cucu-cucu yang umur 3 tahun. So belikan, tak boleh beli satu, kena beli 3, sebab ada cucu yang sebaya. So Tok Abah belikan suruh anak belikan skuter, ya, yang skuter yang boleh duduk, ya, yang skuter yang harganya dalam RM60 lah satu. Kat online lah RM68. Tok kata beli 3, satu pink, satu blue, satu ikut warna kegambaran lah. Ya, beli 3. Jadi cucu-cucu pun tak bergaduh, ya. Terkejut tak cucu? Yo best, ya Allah best. Do you like the toy? Yes, I like the toy, ya. Buat kejutan yang positif, anda akan jadi orang yang lebih bermanfaat kepada orang di sekitar. You don't know, when you make your cucu happy, you make your anak happy, ya, tindakan awak itu ada kesan pada dunia. Apa Tok Abah cakap? Aku bagi toy kat cucu aku, ada kesan pada dunia? Yes, ada kesan pada dunia. Bila seorang cucu umur 3-4 tahun happy, gembira, ya, malaikat akan memberkati keluarga kita. Dan bila memberkati keluarga kita, manalah tahu masa malaikat memberkati keluarga kita, kita bilang, ya Allah, selamatkanlah, ya, penduduk satu dunia, amankan dunia kami, ya Allah, ya. Angkatkanlah wabak-wabak ni, hand, foot, mouth disease ni, apa benda, ya, mouth, ya, hand, mouth, foot disease, whatever lah, ya. Dia punya akronim lupa. So kalau kita berdoa dalam keadaan kita yang khusyuk, dalam keadaan kita yang tawaduk, yang tulus ikhlas, ya, kita berdoa sebab kita happykan cucu-cucu kita, kita pun bahagia, kita pun tenang, kita berdoa untuk dunia, doa kita diangkat ke langit dan disambut oleh Allah. Contoh, ya, ada kesan tak pada dunia? Jangan kata, apalah aku bagi hadiah kat cucu aku, ada kesan pada dunia. Apa punya motivation ni? Jangan tabayun. Kena check, kena belajar, kena cari ilmu, kena baca, kena surf, baru kita faham kenapa tindak tanduk seorang manusia memberi manfaat kepada keluarganya, ada kesan pada dunia. Tok Abah terbaca satu kata-kata Mother Teresa. Dia kata apa? If you want to change the world, go back to your family and love your family more. Tok Abah pun bila baca benda, apa kena, mula-mula terfikirlah. Kita kan banyak kritikal, ya, banyak kadang-kadang husnuzon tak apa, su'zon. Adakah nak mengubah dunia kita buat baik kat keluarga kita? Apa kena buat baik kat keluarga kita ada kesan pada dunia? If you want to change the world, go back to your family and make your family happier. Do good to your family. Kalau setiap family dalam Malaysia bahagia, apa jadi kat Malaysia? Wah, Malaysia akan tak penuh dengan keberkatan. Kalau setiap family dalam Malaysia, dalam 200 beberapa negara dalam dunia ini, semuanya bahagia, apa jadi pada dunia? Apa jadi pada dunia kalau semua manusia, semua bahagia, semua keluarga dalam dunia bahagia, termasuk di Russia, di Ukraine, di Israel dan di Palestina. Ini tu fahamlah maksud Tok Abah. Ya, orang Palestin tengok, sebab mereka tak bahagialah, mereka asyik mengentam, masih menyusahkan orang Palestin. Mereka dirampas hak. Ya, itu negara Palestin. Israel tak pernah wujud dalam dunia, tapi diwujudkan oleh kuasa-kuasa besar. Dan kita tahu sejarah. Dan ramai orang tahu. Tapi tengok, tapi kuasa besar yang tidak bahagia, yang memang tak tahu bagaimana memberi manfaat, ya, mereka mempertahankan negara Zionism ni, Zionis yang sangat kejam. Kalau mereka ni tahu bersyukur, berterima kasih, ya, dan tidak menzalim orang lain, kita akan sokong. Contohnya, Tok Abah bukan orang yang faham sangat politik, tapi kena faham sikit-sikit. Sebab segala aspek hidup kita ada siasahnya, ada politiknya. Gitu, ya.
Jangan tibai tabayun. Buat kejutan yang positif. Itu nombor 58. Ya. Okeylah, Tok Abah bagi last tip lah. Sebab Tuhan itu witir, ganjil. Tok Abah pergi ke topik tip nombor 59. The last one for today. Ya. Atasi sifat-sifat negatif satu persatu. Atasi sifat negatif satu persatu dan Tok Abah tambah, keluarkan sifat positif anda satu persatu. X factor. Itu sebabnya Tok Abah dalam program untuk supervisor as the motivator, yang Tok Abah akan buat as the motivator pula, as the problem solver, and also as a motivator, as an inspirer. Yes, supervisor kena inspire, kena motivate staff dia. Betul lah tu. Tetapi topik Tok Abah ni ialah supervisor as the problem solver. 24 Mei minggu depan, ya. 10 pagi sampai 1 petang Tok Abah akan bubuh, ya. Satu topik, satu section ialah mengenal X factor seorang supervisor. Apakah sifat-sifat positif, kehebatan, kelebihan yang Tuhan beri pada kita, ya, sampaikan kita naik pangkat daripada pekerja yang cemerlang kepada supervisor. Bagaimana nak keluarkan untuk jadi seorang pemimpin yang berwibawa, merangsang staf awak yang dulunya kawan-kawan awak, yang memotivasikan mereka, inspirasikan mereka, menyatukan mereka agar awak jadi seorang penyelia yang berwibawa, yang berkat awak punya pendapatan dan rezeki, yang of course akan jadi aset kepada diri, keluarga, masyarakat, majikan, negara dan dunia. Wow. So salah satu topiknya ialah know your X factor and know the X factors of your staff under your supervision, under your charge lah, ya. Di bawah jurisdiction anda. Gitu. So atasi sifat-sifat negatif satu persatu dan keluarkan sifat-sifat penama positif, X factor anda. Ya. Itu sebabnya kata orang yang belajar usahawan, yang mengajar usahawan-usahawan, kita nak jadi usahawan bukan sekadar nak cari pendapatan, tambah pendapatan, tapi kita kena juga kurangkan kita punya kos. Jimatkan kos. Bukan sekadar nak cari untung, nak cari untung, nak cari untung. Jimatkan kos, jimatkan kos. Nampak? Dua isu, ya. Cari untung, bagus. Jimatkan kos, bagus. Ada orang memang pakar dia memberi motivasi dan coaching kepada syarikat-syarikat besar untuk jimatkan kos. Ada seorang kawan saya, tak payah sebut namanya lah, sebab dia kata dia malu. Tugas dia apa? Dia pergi ke agensi besar, company besar. Boss, if I can save your company 1 million a year, will you want to listen to my coaching? Of course, kata bos dia. What is the charge? No charge. No charge? No. I just want 10% of the saving that you save from all my coaching. You can save 1 million, I want 10% of that saving. Fair or not? Bos kata, yes, if I can save 1 million, I can save 1 million, I can give you 10%, no problem. Because in the first place, I have nothing to lose. I have a lot to gain, 90% gain. 900,000 dapat diselamatkan, bayar pada konsultan 100,000. Yang kalau dia tak datang, kita tak dapat selamatkan yang 900,000 tu. Fair or not? Fair. This is kawan saya. Kerja dia ialah pergi ke company, dia kata I can save 1 million, 2 million. Dia dah study. I can save your company 5 million. Do you want my advice? Free of charge. Siapa tak nak? Siapa bos gila yang tak nak? If you can save 5 million of the cost for my running of my company, of course I want. Furthermore, it's free of charge. So what do you get? I get only 10% of the saving that you make. 10% only of my saving. Fair. Kalau dia minta 20% pun fair, sebab minta 50% pun fair. Sebab saving yang company buat, kalau dia tak datang, duit itu akan hangus. Tapi dia minta, dia sebab dia tak tamak. Kalau dia tamak, takut tak berkat. Tapi dia memang orang sangat baik, sangat pandai. Ya, mak dia pesan, jangan tamak. Orang tamak selalu rugi, macam anjing dengan bayang-bayang. Yang orang tua faham, orang muda-muda tak faham, tak apa. Ya, okey. So kalau 5 billion dia save, 10% berapa? 200,000. Ya kan? 500,000 lah. 10% ya, 500,000. 500,000 dia setengah juta dapat. Berbaloi tak? Dia punya kerja berapa lama? 1 bulan. 1 bulan dia datang, dia kaji, dia betulkan, dia punya everything, every aspect dia betulkan. Dia memang pakar dalam bidang itu. Dia turn around the company and save 5 million. Ya, kadang-kadang lebih daripada dia jangkakan.
dapat 5 million, dia dapat 10%. 500,000 kerja 1 bulan. Okey tak okey? Kerja 1 bulan dapat setengah juta. Halalan thayyiban insya-Allah. Okey ke tak okey? Engkau tak payah jawab lah, ya. Itu dia. Kerja. So itu sebabnya Tuan Abah kata atasi sifat-sifat negatif, ya, dan keluarkan sifat-sifat positif untuk jadi aset kepada dunia, kepada masyarakat, kepada keluarga, kepada negara, pada dunia. Atasi sifat-sifat negatif supaya awak maju ke depan, you become a better person, ya. Keluarkan sifat-sifat positif agar awak jadi aset yang lebih bermanfaat, ya. Bring out your positive traits and overcome your weaknesses one by one and move forward and move upward wherever you want lah, ya. Dengan syarat awak sentiasa syariah compliant, ya. Oh, itu dia. Habis 1 jam, ya. So itu dia yang Tuan Abah nak pesan pada anda. Wow, not bad. 349 orang dalam kelas, 740 orang share. Terima kasih. Nurhan Aziz masuk, Nurul Fatin dah masuk, ya. Tuan Abah tak pesan. Ainsun Abu Hassan dah sebut tadi. Nur Farah Lina Abdullah pun ada. Zainab Hassan memang ada. Maria Ismail, Nur Rizan Sulaiman, ini pun orang sahabat lama Tuan Abah, ya. Kemi Kamsia, Jubaidah Raja ada, ya. Didi Zari dan yang lain. Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey guys, happy birthday, happy anniversary, happy working day. Untuk yang sakit, kita sama-sama doakan agar ringan beban, Allah ampunkan dosa dan sembuhkan penyakit ikut jadual Allah. Jangan minta sembuh segera. Takut-takut bila kita minta segera, tak makbul doa, kata ulama. Kita minta biar Allah yang tahu bila patut sembuh. Ya. So untuk mereka yang berkonflik, kita doakan supaya Allah damaikan mereka ikut jadual Allah. Tapi ingat, bila awak jadi orang hebat, orang yang hebat ialah orang yang memaafkan walaupun tak minta maaf walaupun tak berbuat dosa, maka anda pasti akan dapat mendamaikan konflik dalam rumah tangga, dalam pejabat, di mana-mana saja. Alright? Dan kemaafan, memberi maaf itu salah satu sifat penghuni syurga. So guys, ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.